Kelulusan Perdana Menteri ikut artikel 117M dan E tidak pernah diguna pakai. Bekas CEO 1MDB itu berkata ini termasuk pelaburan penstrukturan semula serta kuasa menggaji dan memecat. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur diberitahu hari ini bahawa kelulusan Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam artikel 117 Memorandum dan artikel Pertubuhan MNA One Malaysia Development Berhad 1MDB dalam perkara berkaitan dana pelaburan negara itu tidak pernah diguna pakai oleh lembaga pengarah 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Datuk Syarul Azral Ibrahim Helmi, 50 tahun berkata, beberapa perkara tertentu yang memerlukan kelulusan Perdana Menteri termasuk pelaburan penstrukturan semula serta kuasa menggaji dan memecat seperti yang dinyatakan dalam artikel 117 tidak pernah diguna pakai. Beliau berkata demikian semasa disoal balas Peguam Datuk Seri Najib Razak iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada perbicaraan rasuah ahli parlimen pekan itu berkaitan skandal 1MDB yang membabitkan RM2.3 bilion. Muhammad Syafiee membuat pemeriksaan lalu menyoal artikel 117 telah digubal bagi memastikan Perdana Menteri dapat mengemudikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara. Syarul menjawab, betul. Syafiee, semasa tamu bual anda dengan anggota Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC pada 11 Februari 2016, anda telah ditanya secara khusus sama ada anda sebagai CEO 1MDB telah mengguna pakai artikel 117 bagi mendapatkan kelulusan daripada PM dan anda jawab tidak. Syarul menjawab betul. Kepada soalan lain, saksi ke-9 pendakwaan itu menafikan bahawa beliau telah membuat perjanjian dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi mengelak didakwa di mahkamah. Muhammad Syafiee merujuk kepada aduan yang dibuat oleh pegawai bank BSI di Singapura, Yap Jiawei, yang didapati bersalah oleh mahkamah di Republik itu atas pertuduhan melakukan penipuan dan pengubahan wang haram dikaitkan dengan 1MDB. Sama seperti aduan Najib, mengapa orang lain yang terlibat dalam skandal 1MDB tidak didakwa di sini? Syafiee, seperti dalam gambar, saya katakan kepada anda bahawa anda adalah antara individu paling awal yang sepatutnya didakwa bagi kesalahan ini. Syarul Azrul menjawab, saya tidak setuju. Muhammad Syafiee, adakah anda membuat perjanjian dengan SPRM dan pendakwaan bahawa anda akan menyanyi seperti seekor burung di sini dan anda tidak akan didakwa? Syarul menjawab, tidak. Muhammad Syafiee menyoal lagi, saya katakan kepada anda bahawa anda telah membuat perjanjian dengan pendakwaan. Syarul menjawab, saya tidak setuju. Muhammad Syafiee bertanya lagi, ada tak siapa yang telah menyaman anda kerana kecurian? Azrul menjawab, tidak ada. Muhammad Syafiee teruskan menyoal, itu pun sebab perjanjian telah dibuat, maka anda tidak akan didakwa jika anda membabitkan anak guam saya. Syarul Azral menjawab, saya tidak setuju. Saksi itu juga berkata beliau tidak tahu mengenai kes seorang lagi pegawai bank BSI yang dihukum oleh mahkamah di Singapura membabitkan pertuduhan sama iaitu Yak Yeo Chi yang merupakan pegawai bank pribadi bapa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo. Muhammad Syafiee memaklumkan mahkamah bahawa jadual anak guamnya penuh dengan program di Chini, Pahang yang bermula hari ini sehingga pilihan raya kecil bagi Dewan Undangan Negeri kawasan itu berlangsung pada Sabtu. Saya ingin meminta kebenaran yang arif agar membatalkan perbicaraan esok, kata Muhammad Syafiee. Hakim Colin Lawrence Square menyoal sama ada Najib boleh hadir ke mahkamah untuk sesi perbicaraan separuh hari esok. Namun Muhammad Syafiee berkata anak guamnya mendapati perkara itu adalah mustahil dilakukan kerana beliau terikat dengan program penuh. Hakim membenarkan permintaan itu dan menetapkan 15 Julai untuk meneruskan perbicaraan. Sumber dari bernama masih dalam perkembangan berita yang berkaitan mengenai kes 1MDB. Prosiding habis awal supaya Najib boleh kempen PRK Chini.
Mahkamah juga membenarkan permohonan mengosongkan hari esok bagi membolehkan MP Pekan berkempen dalam pilihan raya kecil itu. Perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB sebanyak RM2.28 bilion membabitkan Najib Razak berakhir awal hari ini untuk membolehkan bekas Perdana Menteri itu membantu dalam kempen pilihan raya kecil Chini yang sedang berlangsung. Perbicaraannya untuk hari esok juga telah dikosongkan untuk membolehkan ahli parlimen pekan itu membantu BN berkempen dalam pengundian PRK yang dijadualkan pada hari Sabtu ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Quera membenarkan permohonan yang dibuat oleh Peguam Utama Najib Muhammad Syafiee Abdullah semasa prosiding hari ini. Hal ini menurut Syafiee kerana kerusi Dun Chini berada di dalam kawasan Pekan yang mana Najib ialah anggota parlimennya. Peguam itu berkata jadual program kempen Najib penuh bermula sekitar jam 6 petang hari ini sehingga tengah malam dan kemudian esok Najib perlu berada di Pekan untuk berkempen dalam pilihan raya kecil Chini. Katanya Najib akan mempunyai program penuh sehingga Jumaat minggu ini dengan esok tertuduh perlu menghadiri program pada jam 9 pagi di sebuah perkampungan orang asli di Pahang dan berterusan sehingga jam 12 tengah malam. Syafiee berkata pada hari Jumaat Najib akan bermalam di Pekan sehingga sepanjang hari untuk membantu jentera pilihan raya di sana. Saya dimaklumkan pilihan raya kecil Chini sangat penting kerana faktor calon. Pengundi mungkin menganggapnya sambil lewat dan tidak keluar mengundi. Oleh itu, sangat penting bagi anak guam saya untuk berada di kawasan Pekan bagi memberikan sokongan untuk membuat mereka pengundi keluar, kata Syafiee. Kehadirannya Najib dalam kempen itu penting kerana Chini berada di bawah kerusi Parlimen Pekan di mana terdapat keseluruhannya 4 kerusi DUN. Juga untuk urusan pilihan raya di Pahang, beliau perlu hadir pada malam ini, kata Syafiee. Quera kemudian mengizinkan permohonan Syafiee untuk prosiding berakhir lebih awal antara pukul 1.30 hingga 2 petang hari ini supaya membolehkan Najib memenuhi tugas berkanunnya berkempen dalam pilihan raya kecil Chini. Beliau juga membenarkan perbicaraan esok dikosongkan dan perbicaraan 1MDB disambung pada 15 Julai minggu depan. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jika anda rasa channel ini telah memudahkan untuk anda mendapatkan sumber berita yang mudah, hanya perlu mendengar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.